الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan cuba untuk khatamkan dengan izin Allah Ta'ala berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keberkatan daripada musannif dengan kefahamannya sebenar. Baik, kita sambung pada muka surat 25. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Fasal yang ketiga rujuk, yakni mengembali ke isteri. Mengembali ke isteri setelah daripada ditolak oleh suami. Ditolak sama ada dengan tolak ataupun dengan ta'liq. Adapun kalau fasakh atau khuluk, hak tu tak boleh nak rujuk lah. 132 harus bagi suami rujuk balik ke isterinya, isteri suami yang ia suami telah cerai ke dia ke isteri, atau tercerai sebab dapat sifat ta'liq. Ni sama ada isteri saat itu dicerai dengan lafaz aku cerai akan dikau, ataupun tok lelaki ta'liq. Kalau kamu keluar pada rumah maka kamu tertolak. Maka bagi mengesahkan rujuk itu ada 3 rukun. Rukun ni juzuk-juzuk bagi sah sesuatu benda tu lah. Jika kurang salah satu daripadanya tiada sah rujuk itu namanya rukun. Juzuk yang perlu ada pada satu-satu perkara ibadat. Yang pertama yang merujuk itu suami atau wakilnya wakil suami. Tak boleh orang lain lah. Sama ada suami atau wakilnya wakil daripada suami. Wakil saat itu dengan cara suami berwakil lah. Suami kata aku wakil bagi kamu untuk merujuk ke isteri aku. Maka bila tak kala wakil saat ni rujuk, maka jadilah rujuk bagi isteri. Yang kedua yang dirujuk itu isteri yang di dalam iddah raj'i. Iddah raj'i ini tidak dalam orang panggil dalam tolak raj'i lah, bukan dalam keadaan tolak ba'in. Bukan ba'in sughra, ba'in kubra, apatah lagi. Ni tolak raj'i ini tolak 1, tolak 2 tu lah. Tolak 3 tu kena ba'in dah. Yang ketiga rujuk itu dengan perkataan kena berlafaz, yakni bagi hak boleh berlafaz lah. Hak tak boleh berlafaz tu dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Hak seperti mana maklum dah lah di kita saat ni.
Jadi 3 syarat ni saja, 3 rukun ni saja. Tak ada kena setuju daripada pihak isteri ke, dia setuju tak setuju ke, hak tu suku kira. 133 bagi suami merujuk ke isterinya, dan bagi wakil suami merujuk apabila mewakil suami bahawa merujuk ke isterinya isteri suami. Kalau masalah nisbah sebelah suami, semata-mata pergi rujuk saja, aku rujuk kamu. Jadi dah lah. Ada pun pada nisbah wakil, suami itu kena berwakil dulu. Bukan kata pergi rujuk dulu baru tok lelaki berwakil. Yang orang panggil tak ada kuasa lagi. Dia ada kuasa dulu. Lagu mana? Dengan cara tok lelaki tu wakil ke dia dulu. Aku wakil kamu. Dan bagi wali suami yang gila, suami itu jenis gila, bersifat dengan gila, merujuk ke isteri suami hak gila. Bagi yang gila itu, yakni bagi suami hak gila, jika pada rujuk itu kebajikan, yakni kebaikan. Kalau kata wali saat itu, dia tengok pada kebaikan, maksudnya lagu mana, suami isteri itu masing-masing nak sama-sama mereka lagi, maka hak rujuknya ialah wali. Lagu mana contoh masalahnya, tok lelaki cerai bini. Bila tok lelaki cerai bini, tak ada orang cara dia, gila dia. Tak, sedangkan masih dalam tempoh indah. Maka pada waktu tu wali tengok ada kepatutan ke untuk dirujuk. Kalau nampak patut pada rujuk, nak disembuh dia menyakit ke apa, tu kebajikan lah tu pada rujuk. Seperti mana wali ni ada kuasa pada nak mengkahwinkan muwali dia saat itu, ketika mana orang yang di bawah dia tu gila ataupun belum balik, tak ada akal ataupun belum balik. Tu dia sendirilah tengok kebaikan. Disyarat pada yang merujuk itu bahawa bagi merujuk kepatutan bahawa berkahwin dengan sendirinya. iaitu kepatutan tu lagu mana? Disyarat pada yang merujuk, iaitu dia saat itu balik dan berakal. Siapa dia merujuk? Suami lah. Ada suami yang merujuk tu. Tu ni. Yakni suami. Disyarat pada yang merujuk yakni suami. Suami itu bahawa bagi yang merujuk yakni suami. Ada pun isteri itu hak kena rujuk. Disyarat bagi yang merujuk itu bahawa baginya yang merujuk kepatutan bahawa berkahwin dengan sendirinya. Dia tu layak. Kepatutan maksud kata layak untuk berkahwin dengan sendiri. Iaitu kepatutan saat ni lagu mana? Dengan bahawasanya dia tu balik dan berakal. Kemudiannya dengan kesukaan dirinya. Apa kesukaan diri? Iaitu pilihan sendiri. Bukan disebabkan paksa orang, tak lah. Dan tidak murtad. Murtad nak kahwin pun tak boleh. Tiada kepatutan pada berkahwin. Nak kahwin mana kena murtad. Jadi dia nak rujuk saat ni tu, dia tu kena ada syarat-syarat ni. Syarat bagi rukun hak merujuk suami yang merujuk saat ni tu, mestilah dia tu balik berakal. Patu pilihan dia, bukan paksa orang. Dan dia tu tidak dalam keadaan murtad, dengan kata dia tu beragama Islam. Disyarat pada isteri yang dirujuk itu, yang pertama, bahawa adalah isteri itu yang telah diwati dahulu daripada tolak. Sebab kita mengaji dah kemarin, kalau kata isteri yang ditolak sebelum daripada diwati, dia jadi ba'i. Tak ni ba'i ni, dengan erti katanya lagu mana? Dengan erti katanya kena menikah semula kalau nak. Dia tak boleh dah untuk orang panggil nak rujuk, sebab dia tak ada iddah.
ba'in sughra, ba'in kubra. Kemarin dah ba'in kubra, suami mencerai akil isteri 3 kali atau cerai 3 kali tolak atau lebih. Atau nikah. Kalau ba'in sughra dia ayat kemarin isteri yang dikhulu atau difasakh. Khulu atau difasakh. Maka kalau khulu fasakh saat ni dia kena menikah, tak boleh dah dengan rujuk. Kalau hak jenis tolak satu saat ni dalam keadaan belum diwati pun samalah, maksudnya tak boleh dirujuk. Maka tidak sah rujuk isteri yang dicerai dahulu daripada wati, tak boleh. Sebab masalah isteri yang dicerai sebelum pada wati, kita tak ada hak di atas dia kecuali satu tolak sajalah. Bila kita tolak dah satu, tak ada kena mengena dah dia dengan kita. Kalau kata tolak raj'i ni, kalau kita tolak satu, tiba-tiba tak ada habis iddah lagi ke, kita pergi tolak pula, jatuh pula. Kalau kata hak bini hak belum diwati, kita tolak satu, tiba-tiba kita nak pergi tolak pula, tak ada jadi gapo dah. Sebab bukan isteri kita dah. Apa maksud kata bukan isteri kita? Kalau kita nak kena menikah semula. Kerana telah ba'in ia dengan tolak itu, ba'in juga istilah ni. Ba'in sughra lah. Apa ba'in sughra? Kena menikah tanpa perlu pada muhallil. Gitu ba'in sughra ni. Kalau hak ba'in kubra tu perlu kepada cina buta. Jadi hak ba'in sughra saat ni juga tolak sebelum pada wati, khulu, fasakh, semua tu orang panggil jadi ba'in dah. Ba'in ni maksud katanya kalau nak semula kena nikah. Kalau supaya fasakh, khulu pun kalau nak semula kena menikah walaupun belum habis tempoh iddah. Bahawa ditentukan isteri yang dirujuk akan dia isteri hak mana, maka tafriqnya tiada sah rujuk salah seorang daripada dua isteri yang tertolak kedua-duanya isteri, dengan tiada menentukan seorang yang mana, yakni yang hendak dirujuk. Tak boleh. Kena tentu hak mana dia nak rujuk. Enggak biasa nak rujuk, enggak hak muda ni. Siapa je kata hak biasa hak muda. Kadang-kadang ada nak rujuk hak tua, apa? Hak muda ni kita kena pega dia. Basuh baju, masak, kita berlaku muka dia hak muda. Hak jangok ni, hak jenis tak boleh nak setu sabun. Sabun mandi boleh, sabun pinggir makuk tak boleh. Habis nak biar kau tangan kita keripuk pohon tua tu. Tak dia. Habis basuh. Ya. Tangan awak tu saya nak setuh pula. Basuh untuk lelaki. Bodoh nampak ni. Bodoh nampak. Nak hak muda. Dah. Dia tak ingat hak tua tu beres. Tak ada kita suruh dia basuh dah. Hak muda kak nak kena shopping semua tiada hari. Pas butir-butir untuk lelaki. Mati dalam keadaan butir begitu kan. Kalau hak tua mungkin dia tolong kita pula. Nak habis tak cukup kau ambil duit saya dulu lah. Ada lagi itu habis wak mah kahwin saya sipir tak guna lagi, ambil duit saya. Tak lah kata Allah belalah. Marilah. Gitu tua. Ni kebiasaan tu ada juga orang muda juga pada tua weh. Ustaz dia cek supaya pilih ramad dok. Ada agak-agak ni. Agak-agak. Muda kali ni kok comel-comel hak tak nak setu. Apa nama ni sabun pinggir makuk. Hak tu hak dia menikah mudanya. Jim bahawa tiada murtad, yakni apa? Jadi kafir isteri itu syarat lagi. Syarat bagi orang yang kita nak rujuk. Kalau kafir tak boleh dah nak rujuk lagu mana mungkin kafir. Maka tiada sah rujuk di dalam masa riddah. Riddah dia dah taklah sawabnya. Masa riddah, masa hidup tengah murtad. Masa riddah isteri itu tak boleh. Kecuali dah bila dia orang panggil masa Islam balik, baru kita boleh. Tu pun kalau ada tempoh masa rujuk lagi, masa iddah dia.
dan bahawa isteri itu ditolak akal dia akal isteri atau jatuh tolak dengan taklid. Kita tolak ataupun jatuh tolak dengan sebab taklid, maka tiada sah rujuk isteri yang difasah akal nikahnya nikah isteri. Supaya makruf dalam diri kita tu fasah tak nak rujuk. Fasah ni apa? Dia fasah ke nikah tu maksudnya sebab ada aib. Aib pihak isteri, aib pihak suami, ikutlah. Sebab ada aib maka terfasah nikah. Bahawa tolak isteri itu dengan tiada mukabil. Apa? Tiada dengan kholok, dengan jual tolak. Kholok tu apa? Kholok tu iaitu dengan jual tolak. Dia nilai ke berapa-berapa. Maka tiada sah rujuk isteri yang ditolak akal dia akal isteri dengan wang atau lainnya, lain pada wang, dengan nilai lah. Nilai hak mana? Nilai hak sah pada buat mas kahwin lah. Nilai hak nak sah pada buat mas kahwin tu. Bahkan dengan nikah yang baru, apa bahkan dengan nikah yang baru, yakni boleh kalau hendak bersama dengan nikah yang baru. Itu saja. Maksudnya mana? Maksudnya tidak memadai dengan rujuk, kena menikah baru pula. Bahawa tolak itu kurang daripada 3 tolak. Bini hak kita cerai saat ni tu mestilah kurang daripada 3 tolak atau 3 kali tolak. 3 kali tolak dengan hukum 3 tolak. Kita dah. Maka tiada sah rujuk isteri yang tertolak 3 bapa, dia jadi ba'in kubra dah ni. Atau 3 kali tolak. Tak, 3 kali tolak yang dihukumkan dengan tolak 3. Bahkan dengan muhallil. Ini hak kita ayat ya. Apa muhallil? Bahkan nak ada orang yang menghalalkan kembali kita nak menikah dengan isteri. Dia mau istilah dengan Cina buta. Zai bahawa rujuk itu di dalam iddah. Kalau habis iddah tak kena menikah juga. Mana 3 kali suci tu? Kena nikah juga. Lepas tu bila menikah bini saning, kita orang panggil tolak 1. Bila kita menikah tinggal 2 lah kuasa tolak. Ya ada kuasa tolak dia saat ni. Lepas tu tolak pula. Habis iddah menikah pula. Tinggal sah lah kuasa tolak. Nikah pula tolak sah. Jadi ba'in kubra lah. Tu pernah dulu tu orang pergi pondok. Tanya tok guru. Tak ada ke budak-budak pondok nak Cina buta? Tok guru tawadah ke kita? Tak si tok guru kita nak mengaji. Tak, kalau nak main Cina buta, tak buta dah kita lah ni. Tak nampak jalan lah ni. Ya, orang panggil Cina buta ni, ingat dia nak kita tu sekadar wi pelepah dia. Mana wi pelepah dia? Nikah bui kelas kata ke hoptino saat ni. Itu kita cerah. Apa? Pada ada KJA gitu atas muka dunia. Tak. Mu buat salah mu tanggung tinggi. Cari orang lain, cari orang tak ada kerja. Kita ada kerja. Mana kerja kita atas muka dunia ni? Nak mengaji. Nak mengaji. Kau ada yang mau wak upah ambil wak Cina buta sini. Saya memang kerja saya ambil upah wak Cina buta. Hak mana nak Cina buta kat, mari saya nyak ke saya kat. Saya buta ke dia kat. Ayahlah. Kau tak ada kerja. Tapi dia kata nak tolong benar juga ni. Tapi takut pergi ke kita. Sebab tu dia nak Cina buta. Biasa dia mau cari orang bodoh-bodoh, orang tak mada, tak boleh lekat. Buya lebih kan nyanyi.
Wih kata email waktu bini kedua dah lah. Minta tolong tu email tolong buat Cina buta dengan bini hamba ni. Tok email kata tak apa lama tolong mula-mula. Akhir-akhir gak melolong tok lelaki saat ni. Baik. Pendek katanya tok lelaki tak payahlah nak tolak bini ni. Jengok mudah sangat nak tolak ni. Rujuk dengan perkataan maka disyarat kepadanya pada rujuk itu yang pertama dengan perkataan yang sharih, kena jelas. Aku rujuk kamu kembali. Ataupun kinayah sendiri. Tak. Habis malam-malam sejuk, segar, tak ada awak. Sindi. Faham dah tu? Sindi yang menunjuk atas mengembali isteri suami kepada nikah yang dahulu. Apa ni? Dengan ketiadaan ditaklid akan rujuk itu. Dengan ketiadaan ini jangan ditaklid akan rujuk itu dengan suatu dan dengan ketiadaan mempermasukkan rujuk. Tak boleh. Mempermasuk ini buat tepuh masa bagi rujuk tadi. Maka tiada sah rujuk jika berkata suami, aku rujuk akan dikau sebulan. Aku bermasa tu. Tak sah rujuk gitu. Nak cari hak bini lain ni lambat tak, maka aku rujuk kamu. Tak. 2 bulan lagi. Apa? 2 bulan lagi aku nak nikah baru pula. Umpamanya tak sah. Atau aku rujuk akan dikau jika engkau berkehendak atau taklid. Jadi rujuk saat ni syaratnya jangan ada taklid. Rujuk jangan ada taklid. Dia jangan ada bermasuk. Kalau bertaklid atau bermasuk tak sah rujuk, dia kata. Mana taklid? Jika engkau kehendak. Artinya gantung dengan kalau bini nak. Jangan. Dia kata aku rujukmu badai. Tak perlu kata jika mu nak. Kalau nak tahu bini nak tak nak, tanya dulu. Kalau kamu rujuk demo nak ke tak? Dia kata nak. Rujuk, aku rujuk kamu. Ni kalau kita kata aku rujuk kamu kalau mu nak. Bini kata nak. Nak kena rujuk semula. Ni. Dan jawab isteri aku berkehendak sekalipun apa? Yakni tidak sah juga rujuk tadi. Lelaki kaya ke bini, aku rujukmu kalau mu nak. Bini kata anak be. Tak sah juga. Jadi bila kata tak sah, kena lafaz rujuk semula. Dah awak nak gak, maka saya rujuk awak. Tu baru jadi sah mula. Tidak sah rujuk dengan niat sahaja dengan ketiadaan perkataan. Dia niat niat dah. Tak boleh. Dia kena berlafaz. Berlafaz ni maksudnya kena nyata ke huruf itulah. Demikian juga tidak sah rujuk dengan perbuatan seperti wati. Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Pergi pak orang Tino, kita pun duduk cium, duduk peluk, pergi setubuh dengan dia. Tak boleh, haram. Sebab apa? Sebab kita tak rujuk pun lagi dia. Jadi kita kena berlapah dengan rujuk dulu, baru sah untuk kita nak bersama dengan dia. Beza ni setengah mazhab tu dengan semata-mata duduk setubuh juga, kira rujuk dah lah. Mazhab lain, mazhab kita tak. Tak sah rujuk dengan tulisan serta niat. Boleh weh. Supaya ni lah. Ni supaya tolak bini. Ni tolak bini ke, kalau tolak dengan tulisan dan niat jadi. Sah rujuk dengan tulisan serta niat kata nak rujuk atas surat WhatsApp. Dia sah rujuk dengan isyarat yang mengerti daripada yang bisu. Isyarat pun sah juga bagi orang bisu. Orang tak bisu tak boleh lah. Tulisan boleh. Tulisan boleh tulisan. Kalau ada yang mau tanya ni,
Buat soalan kan dia tak ada tanya kita buat soalan sendiri. Sah tidak rujuk dengan tulisan. Jawab kata sah jika niat. Gitu dah. Ni benda-benda nak cari pula bahan ni orang nanya. Dia tanya dia mau ngaji habis kan kalau tak afrah. Kau nak tanya juga ni. Kalau kau rujuk bini kahwin dengan kahwin tulis WhatsApp sah ke tak? Ayat ke dia gini. Kahwin ngaji dah kau itu afrah. Jadi dia mau nak tanya masalah ni mau kena mengaji juga. Tapi kalau kita tak ingat ni. We lalu pukul sekali. Awak memang ngaji kat demo ngaji ya. Waktu mari ke ngajar demo. Ni mau mari rumah kahwin. Patutnya ada jumpa lah situ tu. Jadi sebelum mana tak jumpa tu dia mau mengaji. Sedap juga buat kita orang kahwin ni. Ini sedap. Yang kita ni duduk mengaji demo, duduk kedai kopi, duduk lepok, duduk main, duduk macam-macam lah. Goyah-goyah kaki. Tu timbul isu masalah, mari tanya kita. Yang masa kita mengaji itu pun dia tak ada tolong. Tak. Allah duit sikit kau nak buh minyak orang tu. Tak ada. Tanya susah baru jumpa. Mu siapa? Ya kira. Tapi lalu kalau dia amanah ilmu kan kena ayat juga. Cuma kena wi itu sikit. Pukul-pukul sikit wi. Gosok jangan, dia tidur gosok. Gosok tidur gawe ni. Kena katok, kena pukul sikit. 137 perkataan rujuk itu seperti aku rujuk ke isteri atau aku rujuk ke siapa? Nama isteri kita lah. Maksudnya dia nak pada perkataan rujuk. Aku rujuk ke isteri aku ke Aminah. Ataupun terus aku rujuk ke Aminah. Atau aku kembali ke Aminah kepada nikah. Kalau kembali saja tak jelas. Tapi dia kata kinayah pun jadi. Kinayah jadi. Mana sat ni? Masalah ke berapa dah kinayah? Teratas tu dengan perkataan soreh atau kinayah yang menunjuk atas mengembali isterinya kepada nikah yang dahulu dengan ketiadaan ditalik. Pada kinayah ni kena niat ke tak? Tak. Dia tak ada ayat. Kalau masalah tolak soreh jadi kinayah pun jadi. Tapi kinayah tu pun kena kembali kepada niat tok lelaki. Dia nak tolak atau tidak. Tapi rujuk ni dia tak kata kinayah saat ni kembali kepada niat tok lelaki. Umum tu. 130 tu alif tu dia kata. Dengan perkataan yang soreh atau kinayah. Soreh atau kinayah saat ni yang menunjuk sifat bagi kinayah yang menunjuk atas yang mengembali ke isterinya kepada nikah. Gitu. Asal kata kinayah saat ni tu menunjuk kepada nak kembali ke isteri pada nikah, jadi dah. Qala al-musannif rahimahullah taala, faslun yang keempat khalaq. Apa khalaq? Tebus tolak. 138 harus bagi suami mencerai akan isterinya dengan ganti harta atau lainnya lain daripada harta. Ikutlah mana lain daripada harta, daripada benda-benda yang sah untuk dimuamalah, ataupun yang sah untuk dibuat mahar, daripada isteri atau lain pada isteri. Mana bapak kau contoh ni, maksudnya bapak pergi kholok anak tina dia, gitu tubuh tolak dengan nilai-nilai yang maklum syarat kan, nilai yang maklum. Kalau tak maklum tak jadi. Tidak ada unwanul falah pada. Dengan memindah suami akan milik suami bagi barang isteri yang ia isteri telah milik dengan nikah. Dia kembali semula.
kembali semula nikah tu bagi barang isteri yang ia isteri telah milik dengan nikah. Jadi bila nikah tu tok lelaki milik akal bini, maka dia wis mula pemilik saat ni. Tapi diganti dengan dengan sesuatu benda harta atau lainnya. Maka baginya bagi khuluk ada 5 rukun. Ni kena ingat belakang ni. Tak boleh kita ambil so-so ni. Ndak, saat ni 3 rukun. Bagi masalah apa? Masalah rujuk. Tu kalau kita ambil semula ni. Kita ambil, kita tulis semula. Rukun bagi rujuk ada berapa? 3. Yang merujuk itu suami atau wakil. Yang kedua yang dirujuk itu isteri dalam iddah. Yang 3 rujuk itu dengan perkataan. Masuk pada perkataan saat ni tu sama ada sharih atau kinayah. Masuk pada perkataan juga ialah tulisan yang diniyah. Tu. Sebab kalau orang tanya kita gaduh-gaduh, orang tanya kalau tulisan kita rujuk bini dengan tulisan boleh ke tak? Kita kata 3 rukun suami ataupun isteri yang dalam iddah. Yang 3 perkataan pada rujuk. Rujuk dengan perkataan. Gaduh-gaduh kita kata tak sah ni. Tapi kita kena tengok semula tu. Rupa-rupanya sah dengan tulisan. Gitu dah. Yang kelima 5 rukun bagi khuluk. Yang pertama yang melazim akal harta, yakni yang membayar akal harta. Orang lebih harta. Siapa dia? Iaitu isteri atau lain daripada isteri seperti bapa ke. Maka disyarat pada isteri atau lain daripada isteri itu ada hak melazim akal harta, mewajib nak bagi harta pada suami saat ni. Sah memerintah akal harta itu, syarat dia. Syarat orang yang nak khuluk, nak buat khuluk saat ni tu, dia tu orang yang sah pada tasarruf ke harta. Kalau dia budak, dia orang gila, tak sah tasarruf. Ataupun orang bodoh, orang dulu yang ada ditahan akal, dimahjurkan daripada menguruskan harta, maka dua golongan ni tak sah untuk nak buat khuluk. Tak sah buat khuluk. Sebab dia tidak sah pada mentasarruf ke harta. Barang isteri, maka disyarat pada barang isteri itu milik bagi suami. Isteri itu kira ke satu benda hak nak ditebuh. Nak ditebuh ke? Tak. Syaratnya isteri itu mestilah dalam pemilikan suami. Maka sah dikhuluk akal isteri yang di dalam iddah raj'i. Boleh. Bapa? Sebab iddah raj'i itu dalam pemilikan suami. Sebab tu suami wajib nafkah, dan bila masa dia nak rujuk boleh rujuk. Jadi bila dalam iddah raj'i, si ayah saat ni nak khuluk anak dia, tok lelaki setuju, boleh. Bila dah khuluk tak boleh dah nak rujuk. Gitu. Jadi dalam iddah pun sah lagi untuk dibuat khuluk. Dan tiada sah pada isteri yang bain dengan fasah atau tertolak 3. Bain dengan fasah maksudnya bain sugra. Bain dengan tertolak 3 bain kubra. Nak boleh sama tu. Hak tak boleh nak nikah selama-lama tu, dia panggil apa tak. Kita supah isteri tu atas dia tu berzina dengan orang. Hak tu tak boleh nak nikah semula, tak boleh dah tu. Dia panggil gapo? Bain gapo tu. Bain kau gapo dia panggil tu jin. Jadi kalau ada fasah tak boleh. Bukan pemilik dia ataupun dalam tolak 3, bukan pemilik tok lelaki. Tu. Jin. Yang ketiga rukun bagi khuluk, gantian daripada isteri atau daripada lain daripada isteri. Mana? Iaitu harta yang dikehendaki. Harta yang dikehendak akal dia, akal harta. Harta hak kita nak tubuh dengan bini saat ni tu. Iaitu mana? Barang yang sah dijadikan isi kahwin. Atau kita ayat saat ni tu. Kalau supa najis, tak sah dijadikan isi kahwin. Ataupun benda tu benda apa? Benda yang tidak ada nilai. Sebutir beras. Butir beras.
Ada nilai? Tak ada. Sah dijadikan isi kahwin sama ada takmin, nak meratai ke bagai nak meratai ke lagi tu sama ada hutang atau dengan cara tunai, tak kira hutang ko tunai ko, atau benda-benda yang kembali harta itu kepada suami. Ni sama ada hutang atau tunai, gapo dia bagi sana itu. Bagi tu khuluk dengan cara hutang atau tunai, atau benda-benda yang kembali harta itu kepada suami. Boleh juga. Maka tidak jadi khuluk dengan barang yang tidak dikehendak akal dia, akal barang, seperti darah. Darah tak boleh. Bapah najis, bahkan jatuh tolak itu raj'i. Nampak dah. Khuluk kalau tak jadi dengan sebab tak cukup syarat, kau tak cukup rukun, maka dia jadi tolak raj'i. Abang tolak kita bui ni apa? Satu tempaya darah. Wana tok laki vampire kau wana. Ni. Jadi pada waktu tu tok laki pun tolak. Jatuh tolak raj'i, dia tak ada kewajipan apa-apa pun nak kena bui. Bukan khuluk lah, bukan khuluk. Jatuh tolak saja, tidak khuluk. Kalau khuluk ni sedap ni orang tina. Warna sedap. Tok laki tak mudah nak rujuk. Ni tang dia nak dia rujuk, tang tak si dia tolak. Hak ni kalau khuluk, dia kena menikah semula. Bila kena menikah semula, kena orang tina tu nak ke dia. Otak lelaki pun kena nak, baru boleh nikah semula. Gitu beza dia. Itu dari Islam ajar khuluk, rujuk. Dan tiada jatuh khuluk dengan barang yang tidak sah dijadikan dia barang isi kahwin, yakni akal sebagai isi kahwin. Seperti mana? Bangkai, bangkai tak boleh. Dan arak, arak najis, bakar pun najis. Lagi pula bangkai dan arak ni tidak ada harga di dalam Islam. Tak ada nak peraga. Nak peraga apa bangkai. Lepas tu kalau kata ike-ike, ada ike-ike, ada. Jadi bangkai sini bangkai hok jenis tak boleh nak buat gapo lah. Kalau kata ikan 10 kilo boleh juga ni. Ikan 10 kilo tak ada orang buat lagi tu. Takdir kata tak apa, ada nilai, boleh buat makan bewah pula. Bahkan jatuh khuluk dengan maha misi. Pelik sini. Kalau kata darah, dia khuluk dengan darah, tok laki tolak jadi tolak raj'i. Kalau khuluk dengan bangkai, dengan arak, dia jadi khuluk dengan dibayar maha misi. Boleh? Rasa dari ini bab begini juga. Tak apa jelas di kita pun tak ingat tanya orang aling. Nampak deh. Beza mana darah bakar arah? Dia kata kalau mu tolak aku kamu, satu bekas darah, maka dia pun tolak jadi tolak jadi tolak raj'i, tidak jadi khuluk. Tapi kalau dia kata aku bui kamu arak ataupun bangkai, jatuh khuluk tadi tak jadi tolak raj'i, jadi khuluk tapi kena ganti dengan maha misi. Maha misi ni berharga dengan orang biasa. Kalau khuluk bini berapa? Dia kata khuluk jadi maha misi. Beza mana? Tak nampak, saya tak nampak. Kalau ada hak nampak ya. Ni. Beza tu, beza mana? Dua tu. Arak dengan tu lebih kurang sama dia nya. Ada kau tak ada model topik. Ada.
Ada pun khuluk dengan gantian yang kembali kepada lain daripada suami, seperti menggantung oleh suami akan tolak isterinya atau melepas oleh isteri akan hutangnya. Tu maksud kata tadi dengan bagi hak bergantung akan hutangnya, hutang isteri yang atas yang lain daripada suami. Maka melepas oleh isteri akan hutang itu, maka jatuh tolak itu raj'i. Tak jadi. Gapo? Orang panggil tolak khuluk dengan gantian. Gantian hok kembali pada orang lain tak jadi. Tapi kalau kata gantian saat ni kembali kepada suami, jadi. Ada yang ni. Atau benda yang kembali harta itu kepada suami, terjadi khuluk. Tapi kalau gantian khuluk saat itu yang kembali kepada lain daripada suami, hak tu tak sah khuluk. Lepas tu dia jadi tolak. Seperti mana gantian hak tak kembali kepada suami, seperti menggantung oleh suami akan tolak isterinya. Dia kata aku tolakmu, atas melepas oleh isterinya akan hutang isteri yang atas yang lain pada suami. Saya suami ni ataupun adik-adik suami ni ada hutang dengan bini dia. Jadi tok laki ni ayat kalau melepas ke hutang abelum, aku tolakmu. Tu napa khuluk? Maka melepas oleh isteri akan hutang itu, bini pun lepas, maka jatuh tolak itu raj'i, bukan khuluk. Sebab maksudnya dia lepas bukan benda tu atas suami, dia lepas benda atas orang lain. Boleh dah. Tu rujuk i'anah jilid ketiga. Suami, maka disyarat pada suami itu bahawa ada ia suami daripada orang yang sah tolak suami. Maka tiada sah khuluk suami yang kecil dan yang gila dan yang dikerasi atas suami dengan khuluk. Supaya tolak juga. Tolak kalau orang paksa suami untuk tolak bini, tak jadi tolak. Tapi kalau orang paksa lelaki tolak bini sekali, yang tolak 3 teguh. Tu maksud kata tu bukan dikerasi dah tu. Waktu tak lelaki tinggi nak tolak tu. Orang suruh tolak ni tolak 3 teguh ni apa? Jadi masalah khuluk pun sama juga. Masalah khuluk saat itu dia mesti tidak dikerasi, tidak dipaksa. Dikerasi ni maksud dipaksa. Lepas tu suami tu jangan budak kecil atau gila. Sebab budak kecil atau gila ni dia tak boleh nak fikir lagi. Nak urusan dia saat ni. Jadi kita kena tunggu dia besar dulu. Baru sah untuk khuluk. Ataupun gila. Gila nak khuluk tak boleh. Lepas tu nak kira siapa? Nak kira Tok Qadi. Nak kira Tok Qadi. Tahu mana weh? Tak. Tok Qadi tengoklah lagu-lagu mana. Enggak gila ni. Cuba tengok. Gila ni di antara air juga. Cuba nanti tengok ni. Ada ke tak? Air hak lepas. Dari itu obat ada. Termasuk pada air asalnya. Gila. Baik. Kalau kata gila ni termasuk pada air, dia pergi boleh minta fasah. Minta fasah tak boleh bayar. Kalau khuluk kena bayar. Gitu. Sirah. Jadi kalau kita fasah ko, kita khuluk ko, tok laki hok gila saat ni, dia tak boleh nak rujuk kita. Ayah wali bagi tok laki pun tak boleh nak rujuk, sebab bukan benda jenis bukan jenis boleh rujuk. Sebab khuluk fasah ni bukan boleh jenis rujuk kan. Sirah yakni perkataan nak khuluk pun yang sah dengan khuluk, maka disyarat padanya pada perkataan sirah ni ijab yakni perkataan suami, dia qabul yakni perkataan isteri. Ia kena diijab qabul juga supaya menikah. Kalau menikah ijab daripada pihak bapa, qabul pihak suami. Khuluk ijab daripada pihak suami, ada qabul daripada pihak isteri.
Jadi syarat pada ijab dan qabul itu persetujuan. Persetujuan apa? Suami isteri. Ataupun orang hak nak kholok. Tak isteri pun ikut. Maka jika tiada persetujuan antara keduanya suami isteri ataupun orang yang nak melazim ke atas diri dia kholok. Orang yang nak melazim ke atas diri dia kholok. Kalau yang gitu umum sikit. Kalau kata suami isteri maksudnya orang lain tak boleh. Baik. Maka jika tiada persetujuan antara keduanya, kedua mana? Orang yang nak buat, nak memperlazimkan kholok. Ada orang yang nak memperlakukan kholok suami saat ni. Seperti kata suami, aku cerai akad nikah dengan 1000 kuk. Dak tani kita 1000 riyal, 10,000 riyal. Maka menerima isteri ataupun orang yang nak memperlazim ke bayaran. Bapak saat ni umpamanya dengan 2,000 kuk. Tu tak setuju tu. Setuju ke tak? Tak. Tak, dia kena setuju. Hak ni kata 1,000, hak ni kata 2,000. Atau aku cerai akad nikah dengan 200 kuk. Maka menerima isteri dengan 100 kuk. Ini adalah kurang. Saat ni adalah lebih. Atau aku tolak akad nikah 3 tolak dengan 300 kuk. Maka menerima isteri 1 tolak dengan 100 kuk. Lepas tu dia kata apa? Tiada jatuh tolak, jatuh gitu. Dan tiada wajib harta. Tak ada wajib harta apa? Yang ni tidak wajib pada bayaran. Kalau tak lelaki kita tolak juga, jatuh tolak raj'i. Ibarat dalam kitab Tuhfah. Ni i'anah. Maksudnya mana weh? Ambil dalam kitab i'anah, nakal daripada kitab Tuhfah. Gitulah ibarat Tuhfah. Nak rujuk mana? Rujuk di i'anah jilid ketiga. Lain 139. Sokholok apabila berlafaz suami dengan lafaz yang sharih seperti tolak atau cerai. Kholok dengan katanya tolak, cerai, kholok. Aku tolak akan nikah dengan 100 kuk. Boleh. Atau kholok akan nikah dengan 100 kuk pun boleh. Boleh dua-dua ni. So kholok apabila berlafaz suami saat itu dengan lafaz yang sharih. Bagaimana? Dengan kata tolak ko, cerai ko, kholok boleh berlaku. Tapi kena nyatalah berapa bayar dia. Sebab dia dah disyaratkan kalau nak kholok ni mesti ta'yin. Maka syaratnya hendaklah menyegera isteri menerima nyonya isteri dengan kata nyonya isteri, aku terima. Kena ayat selalu. Aku kholokmu dengan bayaran 10,000. Tak. Bini pun kata aku setuju 10,000 USD. Mana gitu. Tak. Boleh ke? Biar jelas dulu lah. Tak jelas tak boleh. Kena jelas dulu. Moga syarat bagi kholok ni kena jelas bayaran. Atau sanggup yang demikian itu. Maksudnya kata yakni kata isteri ni hendaklah segera menyegera isteri menerimanya dengan katanya aku terima. Ataupun aku sanggup yang demikian itu. Gitu dah. Ikutlah. Kalau kata aku terima pun boleh. Kalau kata aku sanggup pun tak apa, boleh berlaku. Atau perbuatan seperti segera memberi akad 100 kuk itu pun boleh juga. Tok lelaki kata aku cerahmu dengan harga 100 kuk. Bini pun boleh lalu dah. Ni biar 100 kuk. Jadi dia kata atau perbuatan. Bukan yang dengan perkataan, dengan perbuatan.
Kalau saat ni dia kata tak apa, aku sanggup. Tak boleh selalu, kena cocok duit dalam bank dulu. Ni guna kad tok lelaki. Tak, mana cocok bank guna kad tok lelakinya. Dia harus bagi suami rujuk, iaitu mengembalikan perkataan dahulu daripada diterima oleh isteri. Ingat beza antara khuluk dengan taklik. Taklik tak boleh nak rujuk balik. Khuluk boleh rujuk balik. Tak jadi. Bini baru nak kata aku setuju, aku sanggup. Tok lelaki dia kata tak jadi. Tak. Aku ceramu dengan harga 100 ya. Nampak bini pun nak ayat setuju sani, tok lelaki tak jadi. 1000 ya. Tak. Tak jadi biko mahal. Nampak bini tak. 10,000. Ni. Maksud katanya nak ayat kata kalau dia rujuk sebelum daripada bining tu berkata atau bining tu hala duit perbuatan, maka tak jadilah khuluk tadi. Ini gitu ya deh. Demikian juga sah tebuh tolak apabila suami berlafaz dengan lafaz kinayah. Boleh juga banyak ni masalah kinayah ni. Gapo dah saat ni? Lupa dah. Masalah kinayah saat ni. Masalah rujuk kinayah. Tolak kinayah juga ada masalah. Khuluk pada kinayah juga. Boleh. Comel kita ni comel. Tak ada huruf gitu kan supaya idul pak. Demikian juga sah tebus tolak apabila suami berlafaz dengan lafaz kinayah, seperti perkataan falsah dan jual dengan kata tok lelaki, aku fasah akan nikahnya dengan 100 ku. Apa dah fasah ni? Kalau ada air baru fasah nikah. Lepas tu fasah nikah ni kena hadap tu qadi. Nak kena nyata ke air mana baru tok qadi boleh nak ngesahkan pada fasah. Kalau bayar dengan khuluk bukan dengan fasah. Jadi kalau dia awak mari perkataan fasah tu dikira ke kinayah. Lepas tu jadi ke tak khuluk? Jadi aku fasah, aku nak cerai ke, aku nak rombok ke, akan nikah kita ni dengan 100 ku. Atau kata dia, aku jual akan nikah akan dirimu dengan 310 riyal. Riyal ni riyal Mekah riyal tak. Maka segera menerima oleh isteri yang demikian itu. Jadi dia ingatlah ada 3 bahasa tu hak kinayah. Hak biasa dikitanya tolak, lepas tu rujuk. Cuma tolak tu hak banyak-banyak kitab pun sebut kata dengan niat, kena tilik pada niat dia. Rujuk supaya dalam kitab ni dia tak ayat kata dengan niat, tak dengan niat. Lepas tu dengan masalah khuluk, khuluk pun tak kata dengan niat tak niat. Cuma dia kata tebuh tolak apabila suami berlafaz dengan lafaz kinayah. Gitu ya. Tak kata apa ni dengan niat untuk khuluk. Tak ada ayat gitu. Tu boleh tengok i'anah. I'anah jilid 3. Dia ada ayat ke tak pula dalam i'anah saat ni tu. Kau memang dari i'anah tu memang tak ada ayat dah kata dengan niat tak ada niat. Jatuh khuluk dengan 3 tolak jika berkata suami. Khuluk dengan 3 tolak ni. Aku tolak akan nikah 3 tolak dengan 100 ku. Maka menerima isteri 1 tolak dengan 100 ku. Pening sini weh. Apa pening? Jadi kesamaran hak datah dah ni. Tak, terasa dah hak datah dah ni. Hak datah dah ni hak mana? Dia kata tak muafakat. Syarat kena muafakat. Syarat kena muafakat. Mana hak datah hak kena muafakat sini dia kata. Dia bagi contoh hak ni juga ni. Kau mana?
Qabul, persetujuan antara keduanya seperti suami, aku cerai akad nikah dengan 1000 kuk. Lepas tu atau aku tolak akad nikah tiga tolak dengan 300 kuk. Nak banding dengan ibarat tadi. Aku tolak dikau 3 tolak dengan 300 kuk. Maka menerima isteri 1 tolak dengan 100 kuk. Dia dah muka 3 tolak 300 maksudnya 1-1. Dia kata tiada jatuh tolak. Ni 100 bab 1 ni jatuh khuluk. Saat ni pun dah khuluk juga dah. Khuluk dah. Jatuh khuluk dengan 3 tolak. Jika berkata suami, aku tolak akad nikah 3 tolak dengan 100 kuk, maka menerima isteri 1 tolak dengan 100 kuk. Nampaklah ibarat. Nampak je lah, kau dah nampak ni. Apa sama pula dah. Menerima isteri dengan 100 kuk. Maka menerima isteri jatuh tolak dengan 100 kuk. Nampak. Tadi 3 tolak dengan 300 kuk. Tu kata nampak tak nampak. Hak ni kata 3 tolak dengan 100 kuk. Maka menerima isteri dengan kata 1 tolak 100 kuk. Jatuh 3 tolak. Nampak tak? Nak beza sikit ya. Hak ni memang tak kata 100 kuk yang kena bayar. Dengan 3 tolak. Bini kata, menerima isteri 1 tolak dengan 100 kuk. Jatuh berapa? Yakni jatuh 3 tolak juga. Kolok dengan 3 tolak. Bukan kolok dengan 1 tolak dak. Kalau kolok dengan 3 tolak, maksudnya bain kubra dah lah. Tak? Bukan bain sugra dak lah. Apa ni? Habis itu. 142. Kita bahas ni tak, kita berhenti mana-mana bahas ni muka surat 29 ke. Lepas tu kita nak sore qasidah ni boleh ke tak? Sedap sikit berhenti belah-belah. Ada nak kita dah ke mana bahas ni? Ada setengah jam lagi ke? Kita berhenti setengah jam. Hok mana saya ke Nabi mari kita tutup bahas ni dah. Bukan hok mana sedap suara. Hok mana saya ke Nabi mari kita ayat Ustaz. Saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata ambil mic ni. Awak pujilah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara saya tak sedap Ustaz. Tak, saya bukan nak suara sedap atau suara tak sedap. Ni saya nak suruh hok mana saya nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah. Kalau suara sedap, tu lebih. Tak sedap lebih dah daripada hok sedap tak saya. Sedap dah saya. Ada saya malu Ustaz. Malu nak suruh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedap selalu kita. Tu Ustaz tak boleh nyanyi kamu nak rehat tiba-tiba nak suruh hamba juga gitulah kena gitu. Nak banyak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. 142. Apabila berkata isteri kepada suami, cerai olehmu akad aku dengan 100 kuk. Atau jika engkau cerai, ni jika engkau cerai, yakni daripada pihak isteri dah. Isteri kata gitu. Saat ni suami kata. Apabila berkata isteri kepada suami, isteri kata juga. Apabila berkata isteri kepada suami, cerai olehmu akad aku dengan 100 kuk. Atau yakni isteri kata juga, jika engkau cerai akad aku, maka bagimu atas aku 50 kuk. Maka mencerai oleh suami dengan segera, hanya cerai saja. Maka sahuluk, dia wajib atas isteri bagi suami harta yang tersebut. Tu kali jago kata aku lolok. Jadi juga ni apa soal lolok. Dan jika tolak itu tidak dengan segera, lepas pada bini dia kata mu cerai aku 1000. Tak lagi tak tolak selalu, maka jatuh tolak itu raj'i. Tak.
tok lelaki mikir dulu pada nak cerai bini 1000. Dia kata pada juga kali. Berapa? Ai duk pera bini ni boleh-boleh berapa ribu juga. Dia kata gitu deh. Mesti PKP ni rasa bisnes dah molek ni. Kata kalah deh. Nak ayat kata surah, kata gambar hidup tunggu. Dia tak jatuhkan selalu. Maka kalau kita tolak pun ia jadi tolak raj'i, tak jadi khuluk. Tak ada wajib gapo bini nak bagi kata lelaki. Dan tiada wajib atas isteri harta itu mana? Harta yang dibuat khuluk 1000 ataupun 50 kok sana. Ada 100 kok, 50 kok ada wajib. 50 kok ni sikit kan ni? Kobak sikit. Kok kobak. Kita tidak getan ni, tidak lihat no kok kobak. Sikit. Kok banyak. Serupa serupa kok dengan bak tu. Macam sikit 50 kok ni. Ni maya tu kita suruh begitu ya. Murah sangat Ada tu lelaki mikir pun. Apa mereka pun harus juga kali ada. Ni maya boleh dah beli teh dia kata. Ni minum kedai kopi kau hari ni. Esok tak ada orang di rumah. Dan jika tolak itu tidak dengan segera, maka jatuh tolak itu raj'i. Dan tidak wajib atas isteri itu harta itu. Apa? Harta yang dibuat khuluk. Tak ada wajib. Harus bagi isteri rujuk akan perkataannya. Supaya tak lelaki dia pun boleh rujuk juga. Bila? Harus rujuk sana. Dahulu daripada jawab suami. Ataupun dahulu daripada jawab lah. Kalau suami ayat ke bini, dahulu daripada jawab bini ataupun dahulu daripada bini bui dui. 143 sah khuluk jika bertaklid suami dengan katanya kata suami. Ada juga khuluk dengan taklid. Jika atau apabila engkau beri akad aku 30 kok maka engkau tertolak. Ya taklid gitu. Ya tak ayat kata aku tolakmu dengan 30 kok. Cuma kata kalau memberi aku 30 kok mu tertolak. Taklid khuluk dengan cara taklid. Kalau tanya gimana khuluk dengan cara taklid, ni contoh dia. Dia syaratnya sah khuluk tu segera memberi isteri akad 30 kok itu kena selalu. Dan tiada disyarat menerima isteri dengan perkataan tak ada syarat. Ya tak ayat pun tak apa. Lepas tu saat ni syarat aku kena itu menerima dengan perkataan. Sebab dia kata saat ni menerima dengan perkataan atau perbuatan. Ada syarat juga. Tiada harus bagi suami rujuk akan perkataannya. Hak ni tak boleh nak rujuk. Kalau saat ni boleh rujuk. Hak ni tak boleh rujuk. Sebab ia awak mari dengan taklid. Itu beza. Beza khuluk biasa dengan khuluk taklid. Apa beza? Buat soalan pula. Apa dia buat soal, buku soal jawab kan? Buat soalan pula. Apa beza antara khuluk biasa dengan khuluk dengan cara taklid? Yakni khuluk dengan cara taklid, tiada harus bagi suami rujuk akan perkataan untuk lelaki saat ni. Sebab yok mai kata jika membui. Dia tak ayat kata, anda kamu tertolak dengan bayaran. Tu boleh rujuk. Disyarat bersegera suami mencerai pada perkataan isteri. Disyarat bersegera suami mencerai pada perkataan isteri. Mana perkataan isteri? Manakala engkau cerai akad aku, maka bagimu 100 kuk. Maka jika tiada bersegera tolak, yakni oleh suami, ditanggung atas sengaja tolak dan jatuh tolak raj'i. Kalau lambat-lambat jadi tolak raj'i. Gitulah. Dia tiada sabit harta bagi suami apa atas isteri. Gitu. Tak ada wajib atau bagi suami ini atas isteri. Disyarat bersegera isteri. Disyarat bersegera isteri melepas hutang yang atas suami. Ini masalah apa ni? Masalah isteri berhutang dengan suami.
Disyarat bersegera isteri melepaskan hutangnya, hutang isteri yang atas suami. Jika berkata suami, jika engkau melepas hutangmu daripadaku, maka engkau tertolak. Kalau melepas lalu hutangmu, engkau tertolak. Ni kena bayar selalu, kena lepas lalu. 146. Sah mewakil tiap-tiap seorang daripada suami isteri akan seorang yang lain pada khuluk, seperti telah berwakil suami kepada seorang pada mengkhuluk akan isterinya, isteri suami dengan 300 kuk. Maka berkata wakil suami, dia kata apa? Jika engkau beri akan aku 300 kuk, maka engkau tertolak. Maka segera isteri memberi yang demikian itu. Demikian mana? 300 kuk. Dan jatuh khuluk. Boleh berwakil. Sah khuluk daripada orang yang asing dengan hartanya. Sah khuluk daripada orang yang asing dengan hartanya. Harta orang asing, bapak sana lah, bukan isteri, bapak. Seperti kata seorang kepada suami, cerai olehmu akan isteri dengan 1000 kuk bagimu atasku. Tak, mu cerai binimu, bagi aku 1000 kuk nak bagi kamu. Dan mencerai oleh suami dengan demikian itu, suami pun cerai, maka baing isteri itu jadi baing. Tak, baing apa? Baing sugro. Dia sabit bagi suami 1000 kuk pada zimah, pada tanggungnya seorang itu. Kena wajib ui. Dia harus bagi seorang itu mengembalikan perkataan seorang dahulu daripada jawab suami. Sebelum suami kata aku tolak bini aku, dia boleh rujuk balik. Tak jadi, aku tak ada duit. Kalau dia tak laki ayat, tak boleh dah. Dia jadi hutang dah lah tu. Sah khuluk jika berkata suami kepada seorang yang asing, aku cerai akan isteriku dengan 1000 kuk bagiku pada zimahmu. Tak laki dia kedai kopi ke saing dia, aku cerai bini aku dengan 1000 kuk pada zimah kamu, pada tanggung kamu. Kalau mu nak bayar, aku cerai bini aku. Khuluk dah ni. Orang tu kata nak gak, kira jadi dah. Tak. Maka menerima seorang itu, orang asing sana, yang begitu cerainya suami dengan harga 1000 kuk. Maka baing isteri, baing sugro, maka baing isteri itu, isteri suami, dia wajib atas seorang itu 1000 kuk bagi suami. Dia harus bagi suami rujuk akan perkataan suami dahulu daripada menerima seorang itu. Habis itu. Kita rehat start sejak dah tu lebih kurang. Fasal yang kelima, fasah memutus akan nikah. Kita rehat sebentar, lepas tu kita sambung. Kita baca sampai ke muka surat 34. Sambung tengah hari ni pula. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Lepas tu, ni, siapa nak kasidah ni? Marilah seorang. Kau biasa-biasa dah kau. Tak boleh kerja? Boleh? Kau sidah. Boleh? Tak boleh? Tak ada kan ni? Saimeh, mana ni?